Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Wampunyai Tancahau, saudara-saudari Levanakam. Nama berita Kopi Fusian. Saya Fahmi Fadil, Ahli Parlimen Lembah Pantai, berangkap pengarah komunikasi Pakatan Harapan. Bersama-sama saya hari ini ialah Ahli Parlimen Kepung, Yang Berhormat Saudara Lim Lip Eng, dan juga Yang Berhormat Hulu Langat Datuk Hasanuddin dari DAP dan juga dari Amanah. Ada satu isu yang kami nak bawa berkenaan dengan siri tomahan yang dibuat oleh Parti PAS, terutama dalam satu sidang ataupun satu ceramah yang dibuat secara online beberapa malam yang lalu, yang telah dipetik oleh media. Saya rujuk satu laporan media dari Free Malaysia Today bertajuk PH Promosi Ideologi Komunis, AJK PAS Pusat beritahu pengundi Melaka. Ya, dan ini dikatakan dibuat oleh seorang ahli jawatankuasa PAS Pusat bernama Kamaruzaman Muhammad, yang telah menuduh Parti Pakatan Harapan sebagai sebuah parti yang berideologi komunis. Dan ini adalah satu tomahan dari siri tomahan-tomahan dan fitnah yang telah dibuat oleh ahli-ahli parti tersebut. Dan kalau kita lihat kecemerlangan kes-kes yang telah dibawa oleh ramai pihak terhadap parti PAS dan juga organ ataupun pemimpinnya, telah membuktikan bahawa siri tomahan seringkali yang dituduh terbukti palsu, dan anggota ataupun parti tersebut telah terpaksa membayar sejumlah wang kepada begitu ramai. Dan mudah saya sebut, kalau nak dikirakan, sejak yang terbaru semestinya ada kes saman fitnah di antara Tuan Haji Muhammad Sabu, Ahli Parlimen Kota Raja, dan Harakah selesai. Dan banyak lagi kes-kes yang boleh kita teliti, termasuk yang terhadap Datuk Mahfuz, Ahli Parlimen Pokok Sena. Begitu banyak lah. Nanti kita boleh share senarai yang telah dikumpulkan. Cuma untuk saya mulakan, sebelum saya serahkan kepada sahabat-sahabat, ialah dakwaan ataupun tomahan ideologi ini bagi saya tidak tepat, dan PAS seharusnya meneliti dalam keadaan muafakat nasional masih lagi hidup, at least in name, sekurang-kurangnya nama tu masih ada. Mungkin PAS perlu tanya kepada sahabat mereka dalam Barisan Nasional, UMNO. Bila masa, seingat saya, parti yang telah mengadakan satu hubungan dengan Parti Komunis Cina ialah Barisan Nasional, seperti yang kita lihat dalam apa yang berlaku pada 2017 yang lalu. Dan ini tidak boleh dinafikan, telah berlaku. Maka mungkin ahli jawatankuasa PAS Pusat ini perlu mengajukan ataupun menunjukkan soalannya tentang isu komunisme ni kepada Parti Barisan Nasional. Dan seperkara lagi, banyak daripada perkara yang telah dituduh, sama ada ICERT, Rome Statute. Sebenarnya saya ingin bawa perhatian saudara Kamaruzaman Muhammad bahawa yang telah membawa perkara-perkara ini sekarang berada dalam Parti Bersatu, dalam Perikatan Nasional itu sendiri. Jadi saya minta, the meeting has ended after 40 minutes. Adakah ada kesan apa-apa? Tak ada, okey. Jadi saya pohon saudara Kamaruzaman Muhammad untuk tanya soalan-soalan berkenaan dengan ICERT Rome Statute ini kepada Menteri Luar pada waktu itu, yang juga merupakan Menteri Luar sekarang. Jadi mungkin di situ beliau seharusnya mengajukan soalan kepada Parti Bersatu. Dan ada beberapa perkara lain yang ingin saya minta komen daripada sahabat-sahabat. Mungkin Yang Berhormat Datuk Hasanuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Saya percaya rakyat Malaysia menilai standard yang ada pada ahli jawatankuasa PAS Pusat
yang membuat kenyataan baru-baru ini bahawa seolah-olah rakyat Malaysia ini diperbodohkan, seolah-olah tidak dapat nak membezakan antara ideologi dengan hubungan, sama ada hubungan persahabatan, hubungan ekonomi, sosial dan sebagainya. Kita semua tahu bahawa Parti Komunis adalah merupakan sebuah parti yang mempunyai ideologi yang tersendiri. Tetapi bila kita berinteraksi dengan mereka, bukan bererti kita membawa ideologi itu, meresapkan ideologi itu daripada kita. Sebagai contoh, almarhum Tun Abdul Razak yang telah mempelajari sesuatu daripada negara China dan membawanya ke Malaysia. Adakah PAS ingin mengatakan bahawa almarhum Tun Abdul Razak telah terpengaruh dengan komunis? Nabi SAW sendiri ketika menghantar sahabat-sahabat berhijrah ke Habasyah, adakah sahabat-sahabat itu telah jatuh maruahnya sehingga dia anggap sebagai terpengaruh dengan sebuah kerajaan Kristian pada masa itu? Ataupun surat-surat yang dihantar oleh Nabi ke negara-negara seperti Parsi dan Rom, adakah berarti Nabi telah jatuh maruahnya sehingga terpengaruh dengan ideologi tersebut? Saya percaya ini kempen buruk yang sangat memalukan daripada parti PAS yang ketandusan di Melaka itu. Dan saya percaya kita akan tetap menjaga hubungan dengan semua pihak, pelbagai pihak, kerana sebuah parti mempunyai ideologinya malah akan mengadakan hubungan dengan semua pihak untuk memanfaatkan apa-apa yang baik dan menolak dan menepikan apa-apa yang tidak baik. Jadi saya menasihatkan Parti Islam Semesta Malaysia sewajarnya menarik balik kenyataan tersebut, dan sekiranya tidak ada sebarang tanda-tanda untuk menarik balik, menyesal atau sebagainya, saya percaya kami akan cuba melihat sesuatu yang lebih baik untuk membetulkan apa yang tidak betul ini. Terima kasih. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan daripada India. Yang berhormat Gua Musang Tengku Razaleigh, pada ketika beliau masih pengurusi Jemaat Penasihat UMNO, beliau pernah panggil PAS sebagai pelacu politik. Saya nak tanya, adakah PAS ambil apa tindakan undang saman Yang Berhormat Gua Musang? Ada tak? Itu kena jawab oleh PAS. Yang saya cuma tahu ialah PAS Kelang dia tidur sebilik dalam politik dengan parti Cina MCA, dengan parti India MIC dan juga Gerakan. Saya tidak akan panggil PAS seperti apa yang dipanggil oleh Yang Berhormat Gua Musang. Saya cuma akan melabelkan PAS sebuah parti yang membohong dan juga hipokrit, masuk munafik. Dan juga PAS adalah munafik yang first class, membohong, munafik tiap-tiap hari di politik. Itu saja. Terima kasih. Jadi sebelum kita serahkan kepada ahli-ahli parlimen yang lain, ingin saya bawa perhatian rakan-rakan media kepada siri kekalahan PAS dalam saman fitnah sejak daripada 2017. Ya, waktu itu Hasan Ali telah kalah saman fitnah 200,000 terhadap Khalid Samad. 2017 ya, pemimpin PAS mohon maaf kerana fitnah DAP dan amanah. 2017 Bendahari Agung PAS dan Pesuruhjaya PAS Perak kalah saman fitnah terhadap Datuk Seri Niza. 2018 Ahli Dewan Ulama PAS Cik Masri kalah saman fitnah terhadap Husam Musa. 2018 Cyber Troopers PAS Herman Samsudin mohon maaf dalam mahkamah kerana fitnah Datuk Mahfuz. 2018 juga Muslimah PAS Wan Ashima mohon maaf kepada Khalid Samad kerana fitnah meluluskan sebuah pesta. 2019 Wan Zawawi Wan Ismail kalah saman fitnah terhadap Datuk Usam Musa kerana didakwa terima duit DAP dan tauqir judi. 2020 Ustaz Syarhan Humaizi, bekas Ketua Pemuda PAS Selangor, kalah saman fitnah 80,000 kepada Teresa Kok yang beliau labelkan sebagai anti-Islam, kalah fitnah. Dan juga 2021 Datuk Mahfuz menang saman fitnah dan daripada dan mendapat ganti rugi 50,000. Cuma kalau kita lihat kenyataan yang dibuat oleh saudara Kamaruzaman ini memang betul-betul ditujukan kepada pengundi-pengundi di Melaka.
Dan setelah kita mendengar bagaimana di Kedah contohnya telah dilakukan satu tindakan tidak lagi akan memperbaharui lesen perjudian, persoalan yang saya pohon pengundi-pengundi di Melaka fikirkan juga, adakah PAS berniat untuk lakukan yang sama di Melaka kalau PAS pegang kuasa? Jadi PAS perlu henti menggunakan agama sebagai gimmick politik, dan seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Kepung tadi, hentilah kemunafikan yang berlaku sekarang, hentilah menyebarkan fitnah dan juga maklumat palsu yang telah kita saksikan sekarang. Ada apa-apa soalan? Boleh tanya dalam apa-apa juga bahasa, tak payah bahasa Melayu sahaja. Ada? Siapa-siapa soalan? Tak ada kaitan dengan isteri dan suami. Yang tak ada kaitan, saya tak akan tanya tentang sama ada suami anda setuju ataupun tak setuju, ganti rugi, judi ataupun tak. Tak ada. Ya, saya sangat kesal dengan kenyataan yang dibuat oleh seorang menteri dan timbalan menteri. Dan bagi saya ini adalah kenyataan yang agak angkuh, agak menunjuk riak, dan mungkin tidak begitu serasi ataupun sepadan dengan kedudukan sebagai Menteri Agama dan juga timbalan menteri dari parti yang memperjuangkan Islam contohnya. Seharusnya mereka tidak, bila kita dengar rakaman audio, dia seakan-akan menggunakan kuasa dan kedudukan untuk menekan soalan yang dibangkitkan oleh seorang wartawan. Jadi saya sangat kesal, itu bukanlah contoh yang baik. Apatah lagi sepatutnya mungkin Menteri Agama boleh menegur sahabat beliau timbalan menteri, jangan sebut macam tu. Tak apa, saya akan. Kerana ia telah menjatuhkan air muka seorang wartawan dan mempersoalkan seakan-akan memperlekehkan kredibiliti wartawan. Saya kenal Binajid. Saya kenal dia. Dia seorang wartawan yang telah lama berkhidmat, dedikasi dan tidak bermain politik macam tu. Jadi bagi saya mereka sepatutnya memberikan satu contoh yang lebih baik, keterampilan yang lebih mulia, dan bagi saya saat itu telah menunjukkan kepada seluruh rakyat Malaysia wajah sebenar beberapa pemimpin bila berkuasa dan berjawatan yang tinggi. Maka kita perlu muhasabah, adakah mereka ini benar-benar seperti yang mereka sebut selama ini, ataupun adakah ada wajah lain di sebalik velfire, di sebalik kedudukan yang mereka punyai sekarang. Saya juga ingin ambil kesempatan, sebagai seorang Islam, saya merasa malu apabila kita mempunyai seorang menteri yang telah hilang bahasa yang sopan untuk berinteraksi dengan orang lain. Saya percaya kalau kita nak suruh pemberita itu menukar bahasa, dia boleh switch off, switch on saja. Memberi terus terang dengan cantik, dengan sopan. Saya percaya pemberita itu akan bekerjasama dengan baik. Dan yang keduanya, apakah tidak ada jawapan lain daripada Yang Berhormat Menteri sendiri, Menteri Agama yang sepatutnya memahami ayat wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah? Apakah tidak ada perkataan yang cantik, yang indah apabila kita ingin melaksanakan dakwah risalah yang dibawa oleh JAKIM itu sendiri ketika berinteraksi dengan orang yang berbeza pandangan? Dan ini sangat memalukan umat Islam, dan saya mengatakan bahawa PAS telah ketandusan dan kehilangan akhlak dalam membawa panji-panjinya yang mulia. Minta maaf kepada seluruh ahli PAS. Inilah contoh pemimpin anda. Terima kasih. Okay, terima kasih. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat-sahabat yang lain untuk satu tentang isu undi awal. Dipersilakan.